Assalamualaikum, kita kembali sekali lagi ya. Salam sejahtera, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. So seperti biasa, jika dia jelas maklumkan kepada saya dan share ramai-ramai ya. Ada shadow ban dan juga pastikan anda sertai saluran Telegram saya, iaitu Regi Jesse Rita Udin. Baik, saya berasa pelik ya apabila ramai beberapa pemimpin utama DAP rasa tergugat dengan kenyataan atau penjelasan Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam sesi keluar sekejap. Now, pendirian saya berhubung dengan keluar sekejap dan sesi bersama Tun Mahathir ni saya telah nyatakan di dalam satu live berasingan, satu sesi jom bicara berasingan 2 hari lepas dan juga semalam. Anda boleh scroll ke bawah Facebook saya, Regi Jesse Rita Udin, dan tonton. Saya sepintas lalu, ianya satu kesilapan besar, atau dalam bahasa Inggerisnya a colossal disaster. Mengapa? Anda rujuk di sana. Sepintas lalulah cara KJ, perwatakan KJ, soalan yang diajukan, kesimpulan yang dibuat, ada unsur penghinaan, ada unsur yang tak patut berlaku di dalam sesi tersebut. So saya dah ulaskan panjang lebar, anda boleh tonton. So apa pun, di dalam sesi itu Tun ada ditanya berkenaan dengan kerjasama dia dengan DAP apabila timbul isu konsistensi. So Tun menjelaskan bahawa pada ketika itu DAP hendak tumbangkan Najib. Tun hendak tumbangkan Najib, jadi Tun gunakan DAP, DAP gunakan Tun. Now benda tu menimbulkan reaksi dari Anthony Locke dan terkini Lim Kit Siang, dan masing-masing mendakwa mereka fikir Tun sudah berubah, tapi dia tak berubah dan sebagainya. So tang mana peliknya ya. Pertama ya, saya nak ingatkan Anthony Locke bahawa lama selepas langkah Sheraton, apabila Parti Perjuang diumumkan, berlaku pilihan raya kecil kawasan Slim ya, kawasan Dewan Undangan Negeri Slim, dan calon pejuang yang pertama pada masa itu Tun menggunakan pentas Slim untuk umumkan kewujudan parti baru, iaitu Pejuang. Saya tahu sebab saya berada di sana. Saya berada di sana dan saya melihat Tun sampai, Anthony Locke sampai, Muhammad Sabu sampai, Syed Saddiq sampai, antara lain, semuanya memberi sokongan terhadap calon baru Pejuang. So pada pentas itu Anthony Locke juga antara lain membuat ucapan, Muhammad Sabu pun membuat ucapan. Dan kalau kita lihat secara keseluruhan ucapan-ucapan Muhammad Sabu dan Anthony Locke, memang sokongannya cukup padu terhadap Tun, cukup padu terhadap parti yang bakal yang baru dinamakan iaitu Pejuang, calon Pejuang, perjuangan Pejuang. Apa yang dipegang oleh Tun kira memuji melangitlah di situ terhadap perjuangan Tun ya. Ini selepas langkah Sheraton, lama selepas langkah Sheraton, selepas Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri. Jadi bagaimana tiba-tiba Anthony Locke boleh backtrack dan kata masa DAP kerjasama dengan Tun, mereka dapat tahu ini, itu, Tun tak berubah dan sebagainya. Tapi lama selepas langkah Sheraton, Anthony Locke berdiri di atas pentas Tun dan memuji-muji calon pilihan Tun dan perjuangan Tun. So I think apa yang DAP lakukan sekarang ialah defense mechanism ataupun damage control, sebab kenyataan Tun tepat. Dan kenapa pula DAP rasa tergugat? Sebenarnya there was nothing wrong, there was nothing damaging to DAP ya. Tun kata DAP nak gunakan saya gunakan DAP, and the enemy of my enemy is my friend. Tapi Tun ada beri penjelasan
dia tidak memaksudkannya dalam bentuk negatif. Tun beri penjelasan bahawa pada ketika itu tidak ada option lain dan Najib adalah ancaman kerana ada berlaku penyelewengan lah, apalah tak betul dan sebagainya. Jadi untuk selamatkan negara, mereka perlu tumbangkan Najib. Dan oleh kerana DAP pun selalu nak tumbangkan Najib, nak lawan rasuah dan sebagainya. Jadi mereka ada titik persamaan dan itu sahaja satu penyelesaian untuk memastikan ada kumpulan lain yang menang selain daripada Barisan Nasional. Dan oleh kerana ada titik kesamaan, maka untuk menjayakan misi besar menumbangkan Najib, kerjasama berlaku. Dan benda yang Tun katakan tepat, itu pada ketika kerjasama itu berlaku, Tun beritahu rakyat, DAP pun beritahu rakyat. So there is nothing that Tun said yang DAP tidak pernah beritahu rakyat sebelum itu. Dan banyak hipokrisi. Saya pernah di Pulau Pinang apabila Guan Eng Tun muncul atas satu pentas dekat Tanjung Tokong. Ya. Saya ada di sana. Dan saya menontonnya dan saya terkejut bila Guan Eng memuji-muji Tun atas jasa baik dia semasa dia jadi Perdana Menteri dari 1981 hingga 2003. Saya masih ingat saya duduk dalam audiens, ada di kalangan audiens berbangsa Cina, walaupun mereka sokong DAP tapi mereka tersenyum. Dan bila saya tanya, what do you think of it? He said, in politics anything is possible. Ya? Memuji melangit. Kemudian hari ini Kit Siang kutuk balik benda-benda yang Tun lakukan dahulu. So flip-flop lah. Ya? Actually, apa yang Tun sebutkan adalah sebiji dengan pendirian-pendirian Tun dan DAP lebih kurang pada tahun 2017. Dan Tun tidak menipu pengundi. Dia beritahu terang-terang supaya pengundi ada pilihan nak sokong ke tak nak sokong. Dan akhirnya pengundi sokong. So end of story. Pengundi sokong, DAP sokong, kerjasama itu Tun sokong. Dan sebab-sebab kerjasama itu ada dijelaskan pada ketika itu oleh DAP, oleh Tun, dan sebiji dengan apa yang Tun jelaskan pada Keluar Sekejap. So mengapa DAP terasa? So DAP terasa barangkali sebab sekarang mereka nak ubah naratif. Sebab selepas Tun letak jawatan, mereka menimbulkan naratif kononnya Tun letak jawatan sebab dia tak nak bagi Anwar. So mereka dah nak tak mau nak memuji-muji Mahathir. So bila tiba-tiba Mahathir ceritakan benda yang betul, mereka terasa sebab ianya seolah-olah menggagalkan naratif baru mereka. Sepatutnya DAP jelas, DAP sebenarnya menipu bila dia kata Tun mungkin tidak mahu beri kepada Anwar. Hakikatnya bila Tun letak jawatan, sepatutnya Anwar melonjak gembira. Sebab rakyat terlepas pandang bahawa andai kata dalam tempoh 2 tahun Tun nak beri laluan kepada Anwar untuk jadi Perdana Menteri, dia kena lakukan benda sama, iaitu letak jawatan. Kemudian kabinet akan gugur. Kemudian Anwar perlu buktikan majoriti. Jika ada majoriti, Anwar akan jadi Perdana Menteri baru. Cerita dia sama dengan masa Muhyiddin letak jawatan dan Ismail Sabri ambil alih. Muhyiddin tak boleh bagi kat Ismail Sabri, dia kena letak jawatan dulu. So otai-otai Anwar dakwa secara tidak tepat kononnya ada perjanjian 2 tahun. 2 tahun ialah 24 bulan. Anwar asyik beria-ia nak buat press conference, I have the numbers. Akhirnya Tun letak jawatan dalam 22 bulan. So itu sebenarnya peluang bagi Anwar membuktikan dia ada majoriti untuk ambil alih. Tetapi Anwar tidak berjaya buktikan dia ada majoriti. Sebaliknya Muhyiddin jadi Perdana Menteri. So itu yang PH tidak jelaskan kepada rakyat. Sebaliknya mereka alihkan perhatian, mereka soal mengapa Tun letak jawatan. Saya nak tanya balik, bukankah kalau Tun nak bagi laluan kepada Anwar, dia kena letak jawatan? So I don't know why. Pelik, itu saya kata pelik. DAP buat damage control, walhal benda yang Tun ceritakan adalah naratif yang diwar-warkan oleh DAP dan Tun sebelum PRU 14. So barangkali DAP tak mahu Tun nampak seperti rakyat tahu sebab sebenar mereka bekerjasama. Jadi mereka nak tunjuk alim, kita ingat Tun dah berubah, tapi dia tidak berubah. Sebab itu kita tak teruskan bersama Tun selepas langkah Sheraton.
That's not true. Ya. Mereka nak ubah naratif lah tu. Apa yang Tun beritahu ialah tepat. Dan Tun tidak menyatakannya dalam nada negatif. Dia nyatakannya dalam nada positif. Sebab dia berkata, dia memberi gambaran, kadang-kadang kerjasama tu bukan semestinya bermaksud ada tidak dibolehkan. Sebab kadang-kadang kalau tak ada jalan lain, tetapi ia boleh membawa satu kebaikan, dan jika dua pihak boleh berjumpa di tengah, ya, maka bolehlah teruskan untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Politik harus dinamik, ya. Ada pihak-pihak boleh berubah. It is not like Khairi buat rumusan, oh so this is Machiavellian, this is halalkan cara. Sebenarnya ada banyak sebab, ya. Ada banyak lagi tafsiran mengapa kerjasama boleh berlaku, ya. So sebenarnya Tun letakkan satu nada positif dan dia ceritakan yang betul, ya. Dan bila dia kata guna DAP dan DAP guna dia tidak cerita dalam bentuk negatif. Guna tu kalau anda lihat keseluruhan penjelasan Tun, ianya berupa DAP bantu saya bantu tu DAP. You have to listen to the whole text. Tapi portal mereka hanya petik perkataan guna, tidak cerita sepenuhnya apa yang Tun jelaskan, kemudian mereka bantai Tun. Pelik, ya. So itu sajalah ulasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.